Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita akan belajar bab 3 iaitu tajuk kegravitian bagi subtopik 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Okey, jom kita mula. Okey, hukum kegravitian semesta Newton ni dia ada kaitan dengan daya graviti. So, apa dia daya graviti? Daya graviti itu adalah daya yang dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Jadi maksudnya apabila ada dua jasad dalam alam semesta, akan ada daya graviti yang bertindak di antara dua jasad tersebut. Sebagai contoh, katakan ini adalah matahari dan ini adalah pusat bagi matahari, dan ini adalah bumi dan ini adalah pusat bagi bumi. Okey, apabila ada dua jasad dalam alam semesta, terdapat daya yang bertindak di antara dua jasad ini. Menurut hukum Newton ketiga, bagi setiap tindakan, wujud tindak balas yang sama tetapi bertentangan arah. Jadi, bila ada dua jasad, ada daya yang bertindak ke atas dua jasad tersebut iaitu daya graviti. Jadi, bermakna akan ada daya yang bertindak daripada matahari ke atas bumi dan ada daya yang bertindak daripada bumi ke atas matahari. Okey, daya ini kita kenali sebagai daya graviti antara matahari dan bumi. Seperti yang kita tahu, bulan mengelilingi bumi. Okey, di antara bumi dan bulan, terdapat daya yang bertindak di antara satu sama lain iaitu daya graviti. Okey, terdapat daya graviti yang bertindak daripada bumi ke atas bulan dan juga daya yang bertindak daripada bulan ke atas bumi, dan kita kenali dia sebagai daya graviti antara bumi dan bulan. Begitu juga dengan bulan dan matahari. So, konsepnya macam itulah. Jadi konsepnya adalah apabila ada dua jasad, akan ada daya graviti yang bertindak antara satu sama lain. Okey? Okey, tetapi ingat, tindak balasnya sama tetapi bertentangan arah. Bermakna daya graviti ini, yang daya graviti daripada matahari ke bumi dan daya graviti daripada bumi ke matahari adalah sama magnitudnya tetapi berbeza arah. Okey. So, pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okey, siapa dia Isaac Newton? Okey, Isaac Newton ni adalah saintis yang memperkenalkan daya graviti. Okey, so Isaac Newton ni mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti. Apa je dua hubungan yang dia kemukakan? Okey, yang pertama adalah daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad, iaitu F adalah daya, berkadar terus dengan M1. M1 ni adalah jisim bagi jasad yang pertama dan M2 adalah jisim bagi jasad yang kedua. Okey, hubungan yang kedua adalah daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, so simbol untuk jarak bagi pusat tadi adalah R. So, daripada dua hubungan ini, kita dapat rumuskan satu persamaan. Yang kita kenali sebagai hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so kalau kita gabungkan F berkadar terus dengan M1 darab M2 berkadar songsang dengan R kuasa 2. Jadi kita kena buang, kalau kita tukarkan hubungan berkadar terus ini, kita tukarkan kepada sama dengan, akan ada satu pemalar. Okey, pemalarnya dalam simbol G besar. Okey, pemalar ni nilainya samalah untuk graviti. So, G darab M1 M2 bahagi R kuasa 2. So, ini adalah hukum kegravitian semesta Newton. Okey, so F adalah daya graviti antara dua jasad, di mana ingat, daya tu mesti mempunyai magnitud yang sama. Maksudnya nilainya sama. Okey, M1 adalah jisim bagi jasad pertama, M2 adalah jisim bagi jasad kedua. R adalah jarak antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua. Dan G adalah pemalar kegravitian. Bermakna sekiranya pemalar tu maksudnya apa? Nilainya adalah sama, konsisten, tak berubah. Okey, iaitu 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, so ini adalah hukum kegravitian semesta Newton. Ingat formula ni, F sama dengan G, M1 M2 per R kuasa 2. Senang je formula dia kan, tak susah pun. Okey. Okey, ini adalah R dia, yang sini senang cakap. Okey.
So, secara conclusionnya saya boleh daya graviti wujud secara berpasangan. Maksudnya mesti ada sekurang-kurangnya dua jasad. Okey, mesti berpasangan. Okey, so dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Magnitud tu maksudnya apa? Nilai. Nilainya sama. Contoh kalau F kat sini 20 Newton, jadi kat sini pun 20 Newton. Okay, walaupun jisimnya berbeza, dayanya tetap sama. Okey. Okay, kita lihat soalan. Okay, soalan yang pertama, hitungkan daya graviti antara buah durian dengan bumi. Jisim durian 3 kg, jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Jarak antara pusat durian dengan pusat bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, so dalam soalan ni dia nak F iaitu daya. Okey, diberi jisim yang pertama jisim durian. So kita boleh label jisim durian ni sebagai M1. So M1 sama dengan 3 kg. Jadi jisim bumi ni kita kira sebagai M2 sama dengan 5.97 darab 10 kuasa 24. Okey, jaraknya R sama dengan 6.37 darab 10 kuasa 6. Dan nilai G adalah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Okey, nampak tak kat sini? Walaupun nilai G dia tak bagi, tapi kita tahu nilai G tu nilai yang malar, tak berubah. So, kita boleh tahu maklumat, kita dah ada satu maklumat yang kita dah tahu untuk dapatkan nilai daya. Okey, so formulanya ingat, F sama dengan G, M1 M2 per R kuasa 2. Masukkan nilai. Okey, G ni adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M1 3, M2 5.97 darab 10 kuasa 24. Dan R ni kita ingat satu lagi, kadang-kadang pelajar lupa nak tulis kuasa 2 ni. Untuk mengelakkan kita daripada careless, so masukkan dalam bracket, waktu kita kira dalam kalkulator. So jawapannya adalah 29.4 Newton. Okey, cuba cek dapat tak jawapan yang sama macam saya dapat. Okey. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan kedua, jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 kg dan jisim bulan adalah 7.35 darab 10 kuasa 22 kg dan jarak purata bulan dari pusat bumi adalah 3.84 darab 10 kuasa 8 meter. Itu magnitud daya graviti yang dikenakan oleh bumi ke atas bulan. Okay, kita tahu dah G itu adalah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okay, so kita kumpulkan maklumat. Sekarang ni kalau dia cakap jisim bumi, so kita boleh cakapkan M1. M1 sama dengan 5.97. Okay, so jisim bulan kita boleh label sebagai M2. Okay, jarak sebagai apa? R. So kita dah ada maklumat yang cukup. Kita dah boleh masukkan dalam kita punya formula. Okay, masukkan dalam formula. Masukkan dalam kalkulator nilai yang betul. Pastikan guna kurungan supaya kita tak supaya jawapan kita tak salah. Okay. So, jawapannya adalah 1.98 darab 10 kuasa 20 Newton. So, soalan ketiga, diberi jisim dan jejari bumi masing-masing 5.97 darab 10 kuasa 24 kg dan 6.37 darab 10 kuasa 6 meter G sama dengan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Hitung daya graviti bagi jisim 5 kg yang diletakkan di atas permukaan bumi. Okey, so untuk soalan macam ni kita lihat dia cakap jisim dan jejari bumi. Bermakna pertama kita kena ikut turutan. So, nilai yang pertama ni adalah nilai untuk jisim. So, ini adalah jisim bumi. Kita boleh labelkan sebagai M1. Okey, yang ini adalah jejari bumi. Okey, 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okey, so sebagai R lah. Okey, nilai G dah tahu. Dia nak daya graviti bagi jisim 5 kg. Okey, masukkan dalam formula. Kita akan dapat nilai F sama dengan 49.1 Newton. Okey, ini adalah antara contoh soalan yang berkaitan dengan hukum kegravitian Newton. Okey, so ingat formulanya adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2, di mana nilai G adalah nilai yang malar tak berubah. Okey, M1 adalah jisim bagi jasad pertama, M2 adalah jisim bagi jasad kedua, dan R adalah jarak antara dua pusat bagi jasad tersebut. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.